Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Berjumpa kembali murid-murid untuk sesi pembelajaran esok. Nanti kita akan belajar cara untuk melafazkan pantun dan cuba memahami maksud yang ingin disampaikan dalam setiap rangkap pantun. Murid-murid juga akan belajar menulis dan menukar ayat puisi kepada ayat prosa. Sebelum murid-murid mendengar penerangan dan cara melafazkan pantun, sila lengkapkan pantun cikgu terlebih dahulu. Sorong papan, tarik papan, buah keranji di dalam perahu. Baiklah murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Malaysia tahun 5 untuk kita sama-sama melafazkan pantun. Dari Kemaman ke Kota Baharu, duduk meninjau sehingga petang. Dengan penanaman cara baharu, luas menghijau, sawah terbentang. Burung bersarang di pokok gaharu, batangnya lurus, kayunya tahan. Dikenal orang, teknik baharu, tanaman terus jadi pilihan. Sungai jernih mengikut arus, tampak nelayan duduk berakik. Kaedah benih ditabur terus, hasil lumayan umpama bukit. Orang Kedah pergi ke Daik, membawa logam di dalam bakul. Kalau sudah benih yang baik, padi segenggam jadi sepikul. Assalamualaikum. Hari ini saya akan melafazkan beberapa rangkap pantun yang bertajuk Padi segenggam jadi sepikul. Dari Kemaman ke Kota Baharu, duduk meninjau sehingga petang. Dengan penanaman cara baharu, luas menghijau, sawah terbentang. Burung bersarang di pokok gaharu, batangnya lurus, kayunya tahan. Dikenal orang, teknik baharu, tanaman terus jadi pilihan. Sungai jernih mengikut arus, tampak nelayan duduk berakik. Kaedah benih ditabur terus, hasil lumayan umpama bukit. Orang Kedah pergi ke Daik, membawa logam di dalam bakul. Kalau sudah benih yang baik, padi segenggam jadi sepikul. Baiklah murid-murid, sudah boleh melafazkan pantun. Kita teruskan kepada kemahiran untuk memahami dan belajar menulis maklumat yang terdapat dalam setiap rangkap pantun menggunakan ayat prosa. Sebelum itu, kita imbas kembali ciri-ciri pantun yang perlu kamu ketahui. Okay, kita tengok rangkap yang pertama. Rangkap pertama pantun ini merupakan pantun 4 kerat ataupun 4 baris. Baris pertama dan baris kedua dalam pantun ini merupakan pembayar maksud. Ini bermakna baris pertama dan baris kedua tidak memberi apa-apa maksud dalam pantun tersebut. Kita tengok pula kepada baris ketiga dan baris keempat. Baris ketiga dan baris keempat merupakan maksud yang ingin disampaikan di dalam pantun tersebut. Kita cuba tengok dan baca bersama-sama. Dengan penanaman cara baharu, luas menghijau, sawah terbentang. Apa yang terlintas dalam fikiran kamu? Dalam pantun ini, dia ingin menjelaskan kepada kita bahawa penggunaan kaedah baru dalam penanaman padi akan menghasilkan
padi yang luas menghijau. Apa yang kamu perlu lakukan seterusnya ialah kita cuba mengupas dan menulis semula ayat puisi tersebut kepada ayat prosa. Untuk maksud yang lebih baik, kita perlu mengubah beberapa perkataan yang terdapat dalam baris puisi tersebut. Di sini, cikgu ubah dua perkataan. Satu, perkataan cara cikgu tukar kepada perkataan yang sinonim iaitu kaedah. Sekiranya kamu tidak mengetahui maksud bagi setiap perkataan, kamu boleh merujuk Kamus Dewan ataupun kamu terus ke Google Kamus Dewan Online. Di sini juga cikgu sinonimkan perkataan terbentang. Cikgu tukar kepada perkataan luas. Jadi perkataan ayat puisi ini cikgu kita ubah sama-sama kepada ayat prosa. Dengan kaedah penanaman baharu, sawah yang luas akan menghijau. Ataupun boleh juga menggunakan kaedah penanaman baharu, sawah yang luas akan subur menghijau. Itu merupakan ayat prosa. Baiklah, kita cuba terus mengkaji dan memahami maksud bagi pantun rangkap yang kedua. Seperti yang cikgu telah beritahu sebelum ini, baris pertama dan kedua dalam pantun 4 baris merupakan pembayang maksud. Jadi maksud yang ingin disampaikan terdapat dalam baris ketiga dan keempat. Kita baca sama-sama baris ketiga dan keempat. Dikenal orang teknik baharu, tanaman terus jadi pilihan. Secara keseluruhannya, apakah yang ingin disampaikan dalam rangkap yang kedua ini? Jadi apa yang telah kita faham, rangkap kedua ini ingin menerangkan bahawa penggunaan teknik baru dalam penanaman padi telah menjadi pilihan. Jadi kita cuba untuk menukar ayat puisi kepada ayat prosa ataupun ayat penulisan yang biasa. Sebelum itu, cikgu tukar beberapa perkataan yang terdapat dalam baris puisi tersebut. Pertama, dikenal. Dikenal, cikgu letak perkataan sinonim diketahui. Satu lagi ialah pilihan, iaitu popular atau terkemuka. Sekiranya murid-murid mengalami kesukaran untuk mencari perkataan seerti, seperti biasa, sila rujuk Kamus Dewan atau terus ke Google Kamus Dewan Online. Jadi, sekarang ayat puisi ini kita ingin tukar kepada ayat prosa. Apabila teknik baharu diketahui orang, tanaman padi terus jadi popular. Itulah maksud yang ingin disampaikan dalam rangkap pantun yang kedua. Adakah murid-murid sudah memahami cara penulisan ayat puisi kepada ayat prosa? Kita perlu memahami terlebih dahulu apakah yang ingin disampaikan secara keseluruhannya dalam setiap rangkap pantun yang ingin kita kaji. Kemudian tukar beberapa perkataan dan cuba menulis ayat puisi kepada ayat yang biasa. Bagaimana dengan pelajaran kali ini? Seronok dapat melafazkan pantun? Dan adakah kalian sudah memahami maksud yang ingin disampaikan dalam setiap rangkap pantun? Jadi, sebagai tugasan kamu, sila tulis maksud pantun dalam rangkap yang ketiga dan keempat menggunakan ayat prosa.
Dan untuk menguji pemahaman kamu juga, cikgu mahu kamu senaraikan kaedah penanaman padi menggunakan peta pemikiran. Segala maklumat boleh kamu baca dan faham semula dalam setiap rangkap pantun Padi Segenggam Jadi Sepikul. Dan cikgu ingin mengetahui pada pendapat kamu, bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan pengeluaran padi di negara kita? Sekiranya kamu boleh memberi jawapan yang berkualiti dengan ayat yang gramatis, bermakna kamu telah memahami setiap rangkap pantun dan isi pelajaran kita pada kali ini. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya mengikuti pelajaran kita pada kali ini. Sudahkah kalian melengkapkan pantun yang cikgu bagi pada awal pelajaran kita tadi? Sekiranya belum, murid-murid boleh bertanya kepada guru-guru dan ibu bapa yang berada di rumah. Kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga kesihatan, selamat belajar. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.